H4063 Dengar ya? Saya baru habis Dengar. meeting. Dengar kok. Sekejap. Saya pakai mic. Hello.
betul lah, saya silap. Halo, dengar Boleh dengar Prof. Okey, terima kasih. So, balik merujuk kepada kursus ini, saya difahamkan kalau sebelum ini saya ada mengajar konkrit khas, teknologi konkrit, tapi disebabkan oleh program elektif ini adalah teknologi konkrit lanjutan. So, advanced concrete technology. So, saya akan beri sedikit latar belakang tentang konkrit teknologi dan more kepada advanced concrete technology lah. Tapi sebelum itu saya nak tanya, ada pelajar yang bertanya kepada saya sama ada program kita ini ataupun kursus kita ini dibuat secara online sepenuh masa ataupun hybrid. Saya terpulang kepada pelajar, adakah ingin dibuat secara online 100% ataupun hybrid ataupun macam mana. Kalau untuk special concrete sebelum ini yang saya ajar awal tahun 2000 dan sebagainya, kita memang tidak ada online lah. Kita secara fizikal dan juga makmal, ada makmal. So untuk program ini saya terpulang kepada pelajar. Saya tak tahu ada berapa orang pelajar yang sebenarnya dalam semua ini. Mungkin boleh lagi ada masa untuk gugur dan untuk terima lah. Saudari boleh bincang, beritahu saya sama ada untuk 100% online ataupun hybrid ataupun hybrid campur makmal lah. Makmal kita mungkin tak perlu buat yang heavy works dalam makmal, cuma kita nak tahu, if you want to know more about high strength concrete, high performance concrete dan sebagainya, mungkin kita kena pergi makmal, tengok apa-apa yang ada dalam makmal dan mungkin buat simple mixing dan sebagainya lah. Itu sebab nanti bila you all akan keluar, you all akan terdedah, mostly kalau yang bidang konkrit teknologi, dalam bidang structure dan juga material akan terdedah pada banyak testing, akan terdedah banyak structure yang akan melibatkan reinforced concrete dan juga new type of material ya. So dalam konkrit teknologi ini, contohnya saya baru-baru ini bila saya join balik UKM, ada konsultan panggil saya untuk tengok satu projek di Ceras, yang mana projek itu membina apartment. Saya tak tahu setinggi mana apartment itu, more than 20 stories lah saya rasa. Tetapi bila konkrit yang disupplykan oleh benching plant, saya tak perlu sebut nama benching plant itu, ready mix konkrit. Konkrit yang dihasilkan itu brittle. Dia buat untuk pile cap ya. Dia buat untuk pile cap, ada lebih kurang 30 pile cap, semuanya rosak, crack dan juga brittle. Saya boleh pegang dan saya tahu ini kekurangan simen. Saya boleh pegang, saya tahu material yang digunakan ini tidak menepati spek seperti apa yang ditulis dalam spesifikasi semasa tender dibuatlah. So bila saya bagi suggestion untuk hack semua pile cap itu, kontraktor atau klien atau kontraktor lah ya, dia tak puas hatilah, dia kata dia akan rasa rugi sebab yang silap ni bukan mereka, tapi yang silap adalah ready mix concrete. So saya terpaksa sediakan laporan. So daripada laporan itu saya bagi kepada dia cadangan untuk hack semua, letak konkrit baru dan perlu buat monitoring, pemantauan yang ketat lah, sebab kadang-kadang kesilapan mereka adalah apabila konkrit itu diturunkan daripada mixer, mereka tidak check dengan betul lah, tidak ada testing yang khusus untuk konkrit tersebut. So memang akhirnya semua pile cap itu dipecahkan, dibuat yang baru. So akan memberi masalah kepada kontraktor lah ya. Sebab itu nanti you all yang keluar sebagai engineer,
kecuali lah engineer yang mungkin bidang lain. Tetapi kalau sebagai fresh graduate atau nanti akan naik sebagai engineer kanan ataupun RE dan sebagainya, resident engineer, dia akan menghadapi masalah-masalah ini, akan menghadapi perkara-perkara inilah yang melibatkan material dan juga konkrit. So, saya mohon pandangan, mungkin hari ini tidak ada kelas, saya akan sediakan slide dan sebagainya untuk minggu depan lah, kita mulakan dengan minggu depan kelas itu. Tapi hari ini adalah untuk pengenalan. So, dari segi perjalanan khusus, saya juga terbuka sama kita akan ada simple assignment, sama ada berkumpulan atau individu tu saya akan decide kemudian lah ya. So kemudian biasanya saya akan bagi kalau dulu nanti saya akan bincang dengan pengaras adakah itu boleh dibuat midterm, final lah, exam, dia biasanya ada exam lah. So kalau dulu saya akan bagi makmal, kumpulan buat makmal untuk satu mini projek di makmal, tapi kali ini saya rasa agak mungkin tak boleh dilakukan sebab ini dalam masih lagi dalam masa pandemik. Mungkin makmal tidak begitu sesuai dalam ketika ini. So saya mohon kepada saudari bagaimana dengan projek-projek lain, macam mana cara pengendalian projek lah, pengendalian khusus. Tapi dari segi penyampaian saya boleh buat variasi lah, sama ada kesemuanya online ataupun 70% online, 30% physical, ataupun 20% physical, 10% makmal. Itu terpulang, boleh. So terima kasih kepada saudara, saya lupa nama, yang menyediakan grup tu. Kemudian terima kasih kepada saya membantu saya untuk panggilan meeting pada hari ini. Ada apa-apa nak tanya? Silakan. Hari ini tidak ada kelas ya, kita cuma berkenalan. Nak tanya tentang saya ataupun nak kenalkan diri, mengapa minat teknologi ataupun sengaja, sebab lama tak di offer ya khusus ini. Yang terakhir adalah tahun 2000 yang diberi oleh Prof. Dr. Rozilah. Itu pun pada masa itu tak ramai dia kata student, mostly 5-6 orang je lah. Mungkin student pada masa itu tak ramai juga. Tapi kalau saya lihat pada hari ini ramai more than 10 orang lah kalau tengok daripada apa ni, grup ini 24 ya. 23, 24 lah termasuk saya. So ada apa-apa persoalan? Saya okey, kalau tak ada persoalan saya akan teruskan sedikit lagi lah ya. Untuk makluman, sebab saya I did my PhD on concrete technology di Japan, Kyushu University Japan. So di sana pelajar-pelajarnya agak kreatif, inovatif sedikit. So begitu juga saya harapkan kepada saudari yang masuk kursus ini, jangan fikirkan yang ada sekarang, fikirkan yang masih akan datang untuk advance concrete technology ini. So kalau saya bagi assignment, cari satu tajuk yang you rasa mampu, even mungkin tak sesuai sekarang, tapi mungkin berguna di masa akan datang. Kreativiti yang you akan hasilkan tu mungkin tak logik sekarang, tapi logik di masa akan datang. Fikir hingga antara 10 hingga 20 tahun akan datang lah ya. So bila saya di Kyushu University dulu,
Saya bercakap dengan supervisor saya lah, Profesor Dr. Masufuji, Yasunori Masufuji nama dia. Saya kata bagaimana Malaysia itu tahun 1993, ya 1993. Saya kata bagaimana Malaysia ingin mengikut jejak Jepun dalam kreativiti, dalam teknologi, advanced teknologi lah. Not only in konkret tapi dalam bidang-bidang lain saya kata. Dia kata senang saja. You jangan buat apa yang Jepun buat. You buat yang lain daripada yang Jepun buat. Sebab Jepun buat perkara yang dia buat sekarang dipikirkan masa 10 tahun akan datang. Kalau dia buat kereta, dia dah fikirkan 10 tahun akan datang kereta itu macam mana. Kalau dia buat periuk nasi, rice cooker, dia dah fikirkan dalam 10 tahun akan datang rice cooker itu macam mana. Kalau you still buat rice cooker sekarang, you akan fikirkan apa yang sekarang berlaku dan you tak akan dapat menyaingi Jepun, dia kata. So saya minta kepada student-student saya, bukan you all saja, tapi student-student saya yang lain dalam sama ada master atau PhD, even student-student PhD saya pun saya bagi cabaran kepada mereka untuk mereka buat research dalam bidang yang memang orang lain tak fikir untuk buat. So ada yang sanggup menerima cabaran, ada yang tak sanggup cari supervisor lain lah, ya. Tapi untuk you all ni undergrad, saya akan bukan minta buat projek yang begitu heavy untuk you buat assignment, tapi mungkin assignment yang simple tapi inovatif dan kreatif lah, ya. So dah sampai masanya kita sebagai rakyat Malaysia ni memikirkan perkara-perkara di luar kotak lah. Kita sepatutnya tidak mengikuti apa yang negara lain buat, tapi kita membuat acuan sendiri. Semasa saya di KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, saya jaga grant. Under my penyeliaan, saya jaga 2 bilion ringgit dana untuk research seluruh Malaysia. So apa saya buat? Bila saya masuk, saya kaji dulu apa yang dibuat oleh lecturer-lecturer untuk research. Saya nampak masih banyak lagi kelompongan, masih banyak lagi kelemahan yang dibuat oleh pensyarah penyidik-penyidik kita dalam bidang berbagai lah penyidikannya, bukan konkret, tapi bagi berbagai penyidikan, bidang-bidang, berbagai bidang, medical, engineering, social science dan sebagainya. So setahun sebelum saya tamat khidmat saya di KPT, saya come out dengan satu idea untuk researcher ini berfikir di luar kotak lah. Saya kata breakthrough research. Setiap researcher di Malaysia, terutama yang muda-muda lah, pensyarah-pensyarah muda, perlu fikirkan satu pendidikan yang breakthrough. Yang dalam bahasa Malaysia kita panggil penyelidikan terobosan, ya, breakthrough research. Di mana breakthrough research ini mereka memikirkan satu research yang orang lain tak pernah fikir untuk buat. Mereka kena hasilkan satu perkara yang 5 atau 10 tahun akan datang perkara itu yang digunakan. Output daripada research itu mungkin digunakan. Tapi dalam breakthrough research ini mereka juga mungkin akan berjaya dan mungkin juga akan gagal. Ya. Biasanya almost 10 to 20% saja research yang berbentuk breakthrough ini akan berjaya. Tapi kalau you go through dalam internet, you akan tengok kebanyakan yang pemenang hadiah Nobel Prize winner adalah penelitian yang berbentuk breakthrough research. Contohnya, breakthrough research berkenaan dengan
saya lupa berkenaan dengan internet ini telah dilakukan oleh penyidik yang sebelum ini, tapi mengambil masa 30 tahun baru terhasilnya internet. Tapi mereka telah membuat research itu dalam tahun 1960 dimulakan permulaan research itu. Kemudian tahun 1990, 30 tahun selepas itu barulah terciptanya internet. So kalau research yang you buat, idea yang come out bukan research lah. Kalau research itu kena buat lama, 6 bulan ataupun 3 tahun ataupun more than that. Tapi idea you come out untuk konkret teknologi ini pada tahun ini kemungkinan tidak dapat dilakukan, tidak dapat dibuat atau tidak dapat dihasilkan dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Mungkin benda itu dapat dicipta dalam masa 20 atau 30 tahun akan datang. Itu kemungkinan, itu idea. Sebab tu you kena fikir di luar kotak. Think outside the box. So contohnya satu lagi, saya relatekan dengan konkret teknologi ini. Saya dah cerita kepada student di bawah penyelidikan saya, Sai, dan yang ada 2 orang lagi, iaitu Putri dan juga Fran kalau tak silap saya lah. Bila saya buat research dalam bidang konkret ini, PhD saya dalam master saya dalam high strength concrete, PhD saya dalam outer layer concrete. So kalau konkret itu boleh makan, saya dah makan lama dah konkret. Tapi sebab tak boleh makan So research saya memang bila saya join di UKM, bermacam-macam research yang berkaitan dengan konkret. Tapi akhirnya 10 tahun setelah 10 tahun saya buat konkret, saya mula beralih kepada yang lain. Kita tahu dalam teknologi konkret ini kita ada satu elemen dipanggil carbonation, di mana konkret-konkret ini banyak menyerap carbon dioxide, dan dia akan terkandung dalam konkret itu yang dipanggil carbonation lah. Mana kalau terlebih banyak carbonation ini akan akhirnya nanti akan menjadikan kerosakan kepada tulang dan sebagainya. Dan bila kita tahu itu, saya memikirkan why not kita gunakan elemen carbon dioxide dalam konkret itu untuk kegunaan lain. So saya come up dengan idea artificial photosynthesis. Kita tahu natural photosynthesis, so kita tahu juga artificial photosynthesis yang dibuat untuk bahan lain. Tapi dalam kajian saya, why not kita gunakan term artificial photosynthesis untuk menghasilkan oksigen dengan utilize balik carbon dioxide dalam konkret. Itu yang saya buat. Ada 3 PhD student yang buat bahagian itu. Dan mereka berjaya menghasilkan paper, Q1 paper, dan diterbitkan di luar negara. Dan salah satu paper yang dihasilkan mendapat perhatian daripada satu pengeluar produk kereta di Jerman, Daimler. Dia hantar email kepada kami. Dia kata dia berminat dengan teknologi yang kami hasilkan untuk artificial photosynthesis itu. Mereka ingin bekerjasama. Nanti saya akan share perkara itu dalam slide saya. Tujuan saya untuk terangkan perkara ini bukan apa untuk membuka minda saudara-saudari. You belajar teknologi konkret, yes, you belajar untuk dapatkan ilmu apa itu konkret dan apa itu konkret lanjutan. Tapi yang pentingnya you akan membuka minda untuk pergi lebih jauh daripada itu.
Ya. Bukan saja konkrit, dalam bidang-bidang lain juga. Jangan semata-mata bila keluar nanti apa yang kita belajar ini sebagai asas untuk kita lebih maju dalam bidang yang lain di luar sana. Sebab itu saya sering mencabar pelajar-pelajar saya, jangan menggunakan tiket untuk mendapatkan pelajaran ini daripada lecturer hanya untuk lulus. Tapi gunakan kreativiti sesedari, gunakan pengalaman sesedari untuk terus maju dalam bidang yang sedari ceburi di luar sana lah. So itu saja daripada saya sebagai pengenalan di mana konkrit lanjutan ini, teknologi konkrit lanjutan ini adalah sebagai pembuka minda sesedari untuk terus maju bila keluar nantilah. You ada at least 6 bulan lagi di UKM ini, tapi keluar nanti akan berdepan dengan masyarakat di sana. Tunjukkan keistimewaan sesedari sebagai pelajar UKM lah, berbeza dengan pelajar-pelajar lain di universiti lain. Saya sangat mengharapkan sesedari akan ada keterampilan dari segi inovasi dan kreativiti. Membezakan student Malaysia dengan student luar negara adalah kemampuan mereka menyerlah dari segi kreativiti dan juga inovasi. Mereka tampil dengan idea-idea yang mungkin nampak kadang-kadang nampak orang kata bodoh lah, tapi sebenarnya idea itu yang akan menghasilkan suatu perkara yang lebih penting dalam 5, 10 atau 20 tahun akan datang. So nanti saya juga akan share macam mana dalam teknologi konkrit itu yang dicabar oleh supervisor saya semasa saya buat master, mencabar kami untuk menghasilkan satu bahan, satu sistem, tapi tidak ada seorang pun yang mampu untuk buat, tapi akhirnya 5 tahun selepas itu atau 10 tahun selepas itu ada researcher lain di US yang buat. Saya dah tunjuk kepada student di bawah penilaian saya dan yang 2 orang lagi. Tapi saya akan share juga dengan saudari lah nanti dalam slide saya pengenalan nanti. Okey, ada apa-apa? Saya akan habiskan pengenalan kita ini ataupun pertemuan kita ini dalam 12.30 lah. Lepas tu nanti next week kita mula masuk kepada kursus 4063. Okey, ada apa-apa lagi daripada saudari? Boleh tanya? Boleh. Prof, saya nak tanya. Ya, saya. Kelas kita hari Rabu dan Khamis, tapi Prof akan buat kelas hari dua-dua hari ke ataupun hari Rabu saja? Macam mana? Okey. Saya buat kelas hari Rabu saja. Kemudian hari Khamis itu saya beri kepada saudari untuk membuat rujukan atau membuat sebab hari Khamis tu 1 jam je kan? Betul tu. Okey. Saya buat hari Rabu saja. Hari Khamis itu saya bagi peluang kepada saudari untuk membuat kerja-kerja sendirilah. Alright, okey Prof. Terima kasih. Ya. Ada persoalan lain? Hai doktor. Ya, saya. Doktor, so hari Rabu dia everyday online ke doktor? Kalau setakat ini online lah. Atau ada yang nak fizikal? Memang dah ada kursus lain buat fizikal ke? Belum lagi doktor. For now, saya punya ada subjek pun online. Okey, kita buat online lah. Okey doktor. Okey, yang lain? Mungkin kita akan masuk makmal lah. Nanti saya fikirkan apa yang saya akan tunjuk di makmal lah berkaitan dengan teknologi konkrit ni. Mungkin you all yang, siapa di sini yang buat konkrit? Buat research final year project yang related dengan konkrit. Ada siapa? Boleh angkat tangan? Boleh bagi tahu? Sebab di bawah saya tak offer konkrit research yang berkaitan dengan konkrit lah dalam bidang lain. Saya bagi kepada pelajar dalam bidang lain. Tak ada. Okey, ada apa-apa lagi?
Kalau tak ada, kita jumpa minggu depan ya. Boleh? Boleh Prof. Boleh Prof. Okay. Boleh doktor, boleh doktor. Okey, terima kasih kepada semua. Jumpa minggu depan hari Rabu. Okey, selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sal kerana buka link ini ya untuk saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Prof. Thank you doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Thank you Prof. Thank you, Prof.